Nabi SAW bertemu dengan sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, nampak dikatakan Waraqah ini beragama Nasrani. Ya, tidak menyembah berhala seperti mana kebanyakan orang-orang Quraisy Mekah ketika itu. Kalau kita baca dalam sejarah umat Arab, orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi SAW, ada yang kebanyakan menyembah berhala, dan ada juga yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang. Ada sebahagian yang lain menganut agama-agama Samawi seperti agama Majusi. Ada ini penduduk orang Arab yang tinggal berjiran dengan negara Parsi, mereka memeluk agama Nasrani. Ada yang memeluk agama Yahudi. Contohnya orang-orang Arab Himyar di Yaman, mereka beragama Yahudi ataupun Judaism. Ada orang Arab yang beragama Nasrani ada. Mereka inilah yang kita baca ni. Mereka beragama Nasrani, mengakui Nabi Isa sebagai pesuruh Allah. Dan dalam kitab Injil yang asal ada disebut tentang akan zahirnya seorang Nabi Rasul akhir zaman, namanya Muhammad. Dan dalam kitab-kitab suci agama lain pun ceritakan benda yang sama. Kitab suci Hindu pun ada, kitab suci Majusi pun ada, apatah lagi kitab suci Taurah dan Injil, walaupun sudah diubah suai sehingga tiada lagi menyebut tentang Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad SAW, tetapi akhirnya kebenaran tetap akan diterzahir. Manusia yang beragama Nasrani ini akan tahu juga bahawa sebenarnya mereka patut menyembah Allah yang Maha Esa, bukan menyembah Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kerana Tuhan itu sifatnya tidak beranak, alam yalid walam yulad. Kalau Isa ni Tuhanan bapa, Tuhan anak, mesti ada Tuhan cucu, Tuhan cicit. Jadi tak berkesudahan. Sedangkan Tuhan ini sifat wajib baginya bersifat tunggal. Dia mesti Tuhan yang Maha Esa, kan? Wallahu alam. Maka Nabi SAW dibawa oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Sepupu Sayyidah Khadijah, orang Arab juga. Ya, kan? Dan waktu itu Waraqah ni dah tua sangat-sangat dah. Mata pun dah kelabu asap, tak nampak. Tak tahulah sebab tua ke sebab ada penyakit ke, wallah tak disebut kat sini. Wallahu alam. Baik. Dia adalah sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ni adalah sepupu Sayyidatuna Khadijah. Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliah, pandai menulis dalam bahasa Arab. Beliau seorang tua dan buta. Masa dia muda, dia boleh menulis kitab, antaranya kitab Taurah, Zabur dan yang lain. Kerana dia seorang yang dipanggil literate. Literate ni maksudnya boleh membaca, boleh menulis. Cumanya waktu itu dia ni dah tua sangat-sangat dah, tak berdaya dah. Maka Khadijah pun berkata kepadanya, wahai sepupuku, cuba dengar sesuatu dari Muhammad ini. Kemudian Waraqah bertanya Rasulullah SAW, apakah yang telah kamu lihat? Lalu Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah pun berkata kepadanya, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa. Nampak? Jadi jumpa dia, Waraqah tanya, apa nak jumpa saya ni, apa gerangan atau bahasa Melayu. Jadi Sayyidina Khadijah menceritakan, kami nak jumpa abang ni, nak berceritakan tentang apa yang berlaku kepada suami saya Muhammad ni. Ada sesuatu yang pelik berlaku. Maka Waraqah minta Nabi cerita daripada mula sampai habis. Bila dah cerita sampai habis, Waraqah mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan ni itu ialah jawapan dia ni. Apa dia? Inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah SWT ke atas Nabi Musa AS. Sekiranya aku masih muda, remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalau kamu. Jadi
Warqah bin Naufal menyatakan demikian. Kata yang jumpa tu, yang peluk sampai semput tak boleh menapis tu, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pernah turun kepada nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Musa alaihissalam. Itu dia kata Warqah bin Naufal, Nabi Musa tu beribu-ribu tahun sebelum zaman Nabi SAW ni, tapi Jibril yang tu turun kepada Nabi Musa ketika itu, Jibril inilah juga yang sama turun kepada Nabi SAW membawa ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq sebagai wahyu Allah yang pertama. Itulah. Maka Warqah pun kata, sekiranya aku masih remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalau kamu. Nampak? Warqah menyatakan, waktu ni kejadiannya pada kamu ni Muhammad, aku ni tua sangat dah. Kalaulah aku ni muda, dapat menyaksikan keadaan saat-saat kaum kamu menghalau kamu. Terkejut Nabi SAW. Nabi pun tanya serta-merta, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Sebab Nabi ini dari kalangan penduduk Arab Quraisy Mekah, beliau digelar Al-Amin, orang yang terbaik, tak pernah bohong, tak pernah curi, tak pernah buat jenayah, tak pernah. Memang manusia paling amanah, paling jujur. Gelar Al-Amin itulah Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi dengar ayat-ayat yang dibaca tu, yang dibaca tu, Nabi terasa bertanya-tanya, ingin tahu keadaan yang sebenar. Maka Warqah pun menceritakan keadaan yang sebenar. Itu dia. Ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Jadi Nabi SAW tak percaya. Apakah mereka ni tergamak nak buang aku daripada kota Mekah ni? Aku ni digelar Al-Amin di kalangan mereka. Tapi Warqah menjawab, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang kau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi, dan sekiranya aku masih hidup pada hari berkenaan, tentulah aku akan menolong kamu. Di dalam polis ni macam tu lah, bergolakan, serbu-serbu ada. Itu dia. Jadi kata Warqah, aku tak pernah tengok orang lain seperti yang melakukan hal serupa seperti kamu ni, wahai Muhammad. Tak pernah tengok. Kan? Dan kalau risalah itu muncul pada akhir zaman, ketika itu Nabi tak ada, Rasul tak ada, maka Warqah bin Naufal menawarkan dirinya untuk membantu perjuangan mendaulatkan agama Allah SWT ni. Baik, kemudian tidak berapa lama setelah itu Warqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Jadi selepas balik daripada itu Warqah meninggal, wahyu pun terhenti. Apa urusan yang terhenti serta-merta? Maafkan saya. Maknanya segala-gala urusan keduniaan, keakhiratan, ke semua akan terberhenti, akan tersekat. Nabi berasa amat kecewa dengan situasi tersebut, dan disebabkan terputusnya wahyu, Rasulullah SAW berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat. Dari Nabi SAW waktu itu memang sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Nabi pernah terfikir untuk membunuh diri. Pernah terfikir sebab lepas tu wahyu putus, tak turun dah. Nabi pernah nak rasa nak bunuh diri. Tak ada gunanya menyimpan orang seperti aku, biar aku mati. Nabi sampai ke tara tu. Rasulullah SAW berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit, dan setiap kali ingin melakukannya, maka Jibril menghalau baginda. Jadi Nabi SAW telah timbulkan rasa dendam dalam pengikut-pengikut baginda, dan menang nak provok pula. Nabi tak benarkan, dan itu boleh menyebabkan kekacauan khalayak ramai. Kan? Ikut-ikut mata ni tak boleh ada perhimpunan khalayak ramai. Tapi kalau dah ada, maka tak boleh ditahan. Bagaimana? Jangan keluarkan kata-kata provokasi yang boleh mencetuskan
pergaduhan.